Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat juga kita bersama untuk sesi yang seterusnya dalam seminar online program Rahmah yang julung kali diadakan dan diajurkan oleh Ikram Jashin. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya Fakrani Hayun sebagai moderator anda untuk bersama-sama belajar daripada satu figura yang hebat pada hari ini, yang mana saya akan memperkenalkan beliau. Saya akan minta beliau untuk memperkenalkan diri. Tapi sebelum saya menjemput beliau yang akan berkongsi tentang anak saat masih dalam tubuh ayahnya, kita mulakan dengan ilmu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tanpa mengingatkan mata, saya jemput Dr. Mike untuk memperkenalkan sebuah sedikit tentang biodata beliau dan kita teruskan dengan tajuk pendidikan anak saat masih dalam sumber ayahnya. InsyaAllah, teruskan Dr. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya berada di dalam program ni buat pertama kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi yang mengurniakan begitu banyak nikmat dan rezeki untuk kita bersama hari ini. Selawat dan salam buat junjungan besar Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Sehari ini kita dapat bertemu untuk sharing berkenaan dengan satu tajuk pendidikan anak saat masih dalam sulbi ayahnya. Masya Allah. Ni jauh ke belakang ni Doktor. Ya. Jauh, dia punya perjalanan jauh sangat ni. InsyaAllah. Kita berteruskan ya. Tajuk sangat hebat, Masya Allah. Sebelum tu, ceritakan Doktor punya latar belakang sedikit. Macam mana Doktor nak cerita tentang ni? Ramai nak tahu ni Doktor. Saya berusia 54 tahun. Dah tua dah. Masya Allah. Pengalaman banyak ni. Alhamdulillah. Bertugas di Hospital Melaka sebagai pakar pruning perbidanan sakit puan Hospital Melaka. Alhamdulillah dah berumah tangga, ada 3 orang anak yang dah besar, dah berumah tangga. Alhamdulillah. Tunggu cucu je lah. Dah. InsyaAllah akan mendapat cucu raya ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Doakan je. InsyaAllah. Boleh sambung? Okey, baik. Teruskan Doktor. So, saya sendiri tertarik bila melihat tajuk ni kan. Sel tulang sulbi. Bagi kami dalam bidang perubatan, anatomi manusia, tulang punggung yang hujung tu, kita dari segi anatomi perubatan panggil koksik. Dari segi yang dipanggil sulbi. Itu yang menarik tu. Dia diceritakan oleh Allah dalam surah, contohnya surah Al-A'raf ayat surah yang ke-7 ayat 172 yang bermaksud, dan ketika Tuhan mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Dalam satu surah lagi, surah At-Tariq, surah yang ke-86 dengan dari ayat 5 ke 7, kat situ memang ayat Quran tu pun ada perkataan sulbi, sod, alif lam sod lam ba, sulbi. Bermaksud ayat ini, maka perhatikanlah manusia dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari aiman yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Itu tulang sulbi ya. Kita dah mula kenapa tajuk dia begitu. Sebenarnya tajuk tu kerana saya membaca ni buku ni. Masya Allah. Islam Parenting ni. Dalam Islam Parenting, dia adalah cuba menyatakan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW mengajar praktik pendidikan anak-anak secara detail, bahkan sejak anak masih dalam sulbi ayahnya. Menarik kan? Ya. Nanti kita tengok seterusnya. So dalam buku ni, masa bab pertama, dalam bab pertama dia, panduan mendidik anak dari usia 0 hingga 3 tahun secara Islami.
Dalam ni dia ada yang itulah yang menarik hati saya untuk kita sharing. Bagaimana Rasulullah mendidik kita agar berdoa untuk anak saat masih dalam sulbi ayahnya. Kita tahu Allah berfirman dalam surah Mukmin ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan permintaan bagimu. Itu ya. Dalam tajuk ni, dalam bab 1 ni, dia menceritakan, mengimbau sejarah 1400 tahun yang lalu, ya. Ketika itu Rasulullah berdakwah ke Taif. Orang-orang musyrik Taif berkeras menolak seruan Rasulullah, malah menyuruhkan ramai budak-budak kanak-kanak untuk melempari batu menyakiti Rasulullah hingga berdarah-darah. Dan diceritakan dalam buku sejarah, Allah mengutus malaikat untuk bertanya Rasulullah nak buat macam mana dengan mereka yang begitu sekali menyakiti Rasulullah. Nama Rasulullah adalah contoh tauladan yang dirinya mempunyai sifat kasih sayang yang sangat-sangat kepada umatnya. Baginda malah berdoa, aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang yang menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Harapan doa Rasulullah itu memang Allah makbulkan. Kita sekarang ni kalau pergi Taif, kita ziarah, kalau ada masa pergi Taif, ziarah kat Madinah tu, orang-orang Taif adalah orang-orang mukmin yang sejati. Itu doa. Sebab daripada doa ni sebab daripada doa ni Allah makbulkan, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat beriman kepada Allah. Mukmin yang beriman dan mukmin yang baik, itu dia. Dan kalau ikut daripada apa yang Dr. ceritakan, daripada apa yang Dr. ceritakan ni tadi, maknanya kita sebagai ibu bapa perlu mendidik anak, terutama anak lelaki, seawal kanak-kanak. Kerana tulang sulbi ni dia bukan wujud lepas kahwin. Dia wujud lepas baby lagi. Maknanya tugas seorang ayah ni untuk menghasilkan seorang ayah yang baik adalah bermula daripada seawal bayi lagi. Maimunah pakai sikit puan memang jumpa baby hari ni. Masya Allah Doktor. Terima kasih Doktor kerana berkongsi tajuk ni. Berapa ramai anak-anak lelaki yang lahir setiap hari kan. Itulah individu yang kita perlu jaga tulang sulbi mereka supaya menghasilkan zuriat yang baik, yang beriman dan memakmurkan agama Islam di atas muka bumi ini, insya-Allah. Masya-Allah. Kita sambung. Insya-Allah. Dari apa yang kita faham, maknanya Rasulullah SAW nak setiap kita semua bersama bertanggungjawab mendidik anak-anak. Kita tu, individu kita tu termasuklah ibu bapa, datuk ke, nenek ke, saya pun dah jadi nenek kan. Ibu bapa, saudara ke, makcik, pakcik ke, ahli keluarga, abang, adik, kakak, guru-guru, pendakwah. Pendakwah ni yang mencontohi Rasulullah SAW, yang kadang-kadang orang panggil da'i. Dan setiap ahli masyarakat pun sepatutnya bersama-sama merasai dan cuba menghayatilah pendidikan anak-anak tu secara bersama. Dan bukan setakat anak yang di depan mata tu. Maknanya dia namun merentas jauh ke depan, zuriat dan keturunan sampai beribu tahun, yang sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tu kan. Dan matlamat utama pendidikan itu adalah untuk melahirkan manusia, hamba Allah yang menghayati ajaran Islam yang sebenar, yang mengenal penciptanya, yang mengenal Allah dan hanya menyembah Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 102. Yang demikian sifat-sifat dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menciptakan tiap sesuatu, maka beribadahlah kamu kepadanya dan ingatlah Dialah yang mentadbir segala-galanya. Jadi kita berharap bila setiap insan itu kenal Allah, setiap apa yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah, insya-Allah kita membentuk satu generasi yang sentiasa ikhlas, yang sentiasa mempunyai integriti yang tinggi. Itulah harapan kita. Kita harus sama-sama menghayati dan mengamalkan apa yang
diperintahkan apa yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah itu dalam kita mendidik anak-anak, tak kira siapa pun mereka, termasuklah anak-anak yang bakal generasi masa depan itu secara bersama.